Apa kabar semua pendengar Ria 897 FM? Berjumpa kita sekali lagi di dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram bersama dengan saya Casey di Ruang Udara Ria 897 FM. Peringatan pada semua rancangan misteri jam 12 ini hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Anggaplah mendengar misteri jam 12 ini hanya sekadar hiburan. Jangan percaya. Saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Tapi sebelum itu, malam ini kalau boleh saya nak memperbanyakkan lagi panggilan telefon. Ya, anda boleh hubungi sebab saya terima maklum balas daripada beberapa peminat MJ12. Katanya, makcik, pakcik, kisi saya nak telefon kisi susah nak tembusi bilik siaran. Jadi hari ini saya akan cuba lebihkan panggilan telefon kalau ada ya di 669 11897. Boleh hubungi saya sekarang 669 11897. Dan anda juga boleh kirimkan voice note ke talian 97868464. Kalau di luar Singapura kena plus 65. Kalau mungkin anda ada kisah anda pendengar di luar Singapura, mungkin dari Malaysia, dari Indonesia, di mana saja, anda boleh kirimkan voice note melalui aplikasi WhatsApp plus 65 9786 8464. Kisah yang ingin saya bacakan pada tengah malam ini, pengalaman yang diceritakan ini datang daripada pengirim yang ingin dikenali sebagai Zali. Zali berkongsi pengalaman. Dikatakan kisah ini terjadi pada tahun 2011, yang mana jiran sebelah saya ni baru saja meninggal dunia. Merupakan ibu kepada jiran sebelah lah, seorang wanita yang dah berusia meninggal dunia. Dan kejadian ini berlaku bila saya balik pada waktu malam. Jadi ini terjadi saya rasa terjadi seminggu selepas arwah jiran sebelah ni, mak kepada jiran sebelah ni meninggal dunia. Saya keluar dari lift menuju ke arah pintu rumah saya, nak balik rumah lah. Waktu tu jam 12 tengah malam. Jadi kata Zali, bila berdiri dekat pintu, saya lazimnya kalau jiran sebelah ni arwahnya masih hidup, nanti akan terjadi sesuatu kisi. Saya kalau balik malam pukul 12, pukul 1 pagi, jiran sebelah, ibu kepada jiran sebelah ni, dia tingkap biliknya yang menghadap koridor depan orang lalu lalang. Dan nanti dia akan keluarkan tangan daripada tingkap. Dia akan keluarkan tangan, dia makcik sebelah ni dia dah nyanyuk kisi. Dia akan keluarkan tangan dari tingkap dia. Nampak tangan lah, tangan keluar daripada tingkap tu. Jadi malam tu, seminggu selepas arwah ni meninggal dunia, saya balik diri depan pintu pukul 12 tengah malam. Sedang saya nak keluarkan kunci daripada poket, saya nampak ada tangan orang Casey. Tangan orang dekat rumah jiran sebelah yang dah meninggal dunia. Keluar perlahan-lahan dari tingkap keluar Pendengar Ria 897, tangan dia keluar, kemudian tangan tu berhenti tau. Pada satu sudut dia berhenti. Tangan siapa ni? Jadi saya pun dah keluarkan kunci, buka pintu pagar besi lah. Pagar besi tu saya buka. Saya tarik pagar besi, bila nak buka pintu kayu rumah saya ni, tengah nak buka pintu kayu, tangan tu bergerak Casey. Kemudian saya dengar suara, Casey, bila arwah masih hidup, kadang-kadang bila arwah panggil, saya akan datang Casey. Saya pergi dekat dia, saya kata, apa? Nak apa? Panggil orang he. Dah hidup berjiran lama. Zali. Nama saya Zali. Makcik, nama saya Zali. Casey, dia tak pernah panggil saya nama Zali. Setelah sekian lama, bila dia dah nyanyuk, dah tak ingat diri, dia tak pernah panggil nama saya Zali. Dia akan keluarkan tangan dia. Nanti bila saya datang, kadang-kadang dia tanya saya Casey, soalan-soalan yang dia tanya, ada makan tak? Aku lapar lah. Padahal anak-anak dia kasih dia cukup makan Casey. Anak-anak dia yang tu dia memang nyanyuk, dia lupa dia dah makan.
Kadang-kadang sengaja Casey, saya balik tu on the way, saya pergilah McDonald's, saya beli nugget. Nanti saya balik, saya kalau nampak tangan dia minta makan, saya akan kasih dia nugget. Makan Casey. Jadi malam tu, seminggu setelah arwah meninggal dunia, tangan tu keluar. Tiba-tiba saya dengar dia kata, Sali, Sali, Sali. Casey, dia sebut nama saya Casey. Saya buka pintu kayu dengan cepat. Saya tutup pagar besi, tutup pintu kayu. Tercungap-cungap saya masuk dalam rumah. Dalam hati, takkan arwah. Berkali aku dulu ajar sebut nama aku. Astaghfirullahalazim. Okey, kita nak berkongsi kisah selanjutnya. Sementara saya nanti akan bacakan kiriman. Dan boleh telefon Casey sekarang di 669-11897. 669-11897. Yang ini kiriman daripada Encik ataupun Puan Hapsah. Ya, Puan Hapsah berkongsi pengalaman. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Puan Hapsah, penggemar Misteri Jam 12. Dah lebih kurang 6 tahun dengar rancangan ni Casey. 6 tahun Puan Hapsah ikut. Dan belum pernah sekali pun Puan Hapsah komen dekat mana-mana lah. Dekat Instagram, dekat Facebook. Belum pernah kongsi kisah pun. Dan yang ini pertama kali Puan Hapsah kirimkan. Harap Casey dapat bacakan untuk dikongsi bersama dengan pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Baik, sebelum saya jawab panggilan ataupun sebelum saya bacakan kiriman Puan Hapsah, kita jawab panggilan dahulu. Hello, selamat pagi. Hello. Waalaikumsalam. Cakap kuat sikit boleh? Pelan suara tu. Okay. Siapa di hujung talian ni? Hello. Hello. Ya, siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Nama saya Adam. Adam. Panggilan dari mana Adam? Daripada Masling Drive. Oh, Masling Drive Wow. Ya, Blok lama ke blok baru? Blok lama. Blok lama. Saya pernah pergi situ malam-malam. Bila memandu kat situ sunyi sangat Dekat sini kawasan sunyi. Dulu saya dah dalam 50 lebih tahun saya memang tinggal kawasan sini lah. Oh, lama tu Lama. Dan pengalaman Brother Adam tentang apa ni? Silakan. Okey, pengalaman saya tentang ni. Dulu kan ada dekat ni Johor Bahru dulu saya tinggal di sana. Dalam 4 tahun 2012 itu. Okey, saya Casey selalu cerita pasal apa tu tentang kat mana tu yang shopping center berantu tu. Oh, aha. Apa tu? Shopping center kat JB tu apa yang dah dulu dah. Yelah, sekarang dah jadi sebuah mall yang dah diubah suai. Okey, dulu kan diorang panggil tu apa? Shopping center apa tu Sekarang Paradigm Mall kalau tak silap saya. Paradigm Mall. Dulu diorang panggil apa? Shopping center apa tu Dulu. Nanti kita tanya pendengar Ria. Okey. Kemayan, terima kasih kepada Yap Aloy, Kemayan City. Saya. Okey, saya pergi kat sana dengan kira dengan isteri saya lah. Sebelum saya pergi sana. Sana ada satu tiga tau gitu. Satu tiga jaga kat sana. Lepas tu saya try nak masuk sana jalan. Tadi security guard tu tempat sini macam mana lah dia punya keadaan semua, dia punya kan orang cakap berantu ke apa kan. Security guard tu cakap berantu yang dia tahu tempat situ. Semua berantu kalau yang herannya tempat tu dah macam kira dah terbengkalai kan. Tapi ada guard yang jaga kat situ tu. Itu saya tanya dengan guard tu abang nampak apa ke gitu. Kalau kita menilai kira macam dah biasa lah setiap malam. Saya betul-betul dah kira dah try pergi reki sana, kira adventure kat sana lah. Dengan isteri saya. That time saya tinggal Johor. Saya tinggal Johor dalam 4 tahun. Jadi saya tinggal Johor 2010. Dalam 2012 saya pergi Kemayan City tu. Saya betul tak tempat ni, kira tempat yang diorang cakap berantu ni, betul-betul berantu ke tak lah.
Saya masuk kat sana. Lepas tu guard tu, saya jumpa guard tu semua. Tanya dia macam mana keadaan tempat ni. Dia cakap ada orang masuk curi bersih semua ada lah. Tapi kalau saya malam, yang saya heran tu, saya malam tu kan tempat tu kira dah terbengkalai kan. Ada seperti apa tu. Jadi anda soalannya ni, bangunan tu dah terbengkalai. Tapi ada pengawal keselamatan yang jaga bangunan tu. Itu yang saya punya kira macam kecemat lah kan. Apa yang diorang ada kat situ kan. Itulah. Jadi itulah kisah saya. Yang menadakan tempat ni memang betul-betul berantu lah. Sebab saya tanya yang sertifikat yang jaga kat situ tu. Tentang kisah dekat sini, macam mana keadaan dia malam, kalau petang gitu. Memang berantu dekat situ. Jadi kalau security tu kata tempat tu memang berantu, mungkin apakah antara pengalaman yang dia cerita pada anda? Dia nampak ke, terdengar ke? Kalau macam malam dia ni macam tempat macam istirahat lah. Seperti juga dia ada tempat istirahat kan. Dia ada pisau kan. Dia macam dia cakap, macam selalu dikacau lah. Macam dengar suara ni, banyak orang lari. Kan dekat situ tak licak kan dalam dia kan. Macam orang lari dekat licak tu. Macam kalau penjahat nilai tu dah tiap malam dia cakap. Tapi dia cerita saya, kat yang cerita dengan saya tu, memang memang nampak cara dia cerita tu, memang betul-betul terjadi lah. Kita macam tahu kan kalau orang tu macam yelah kan. Kalau faham. Itulah yang kita malam di tengah kita kan. Memang betul lah. Menyelidiki memang bantu. Terima kasih pada berada Adam sudah berkongsi pengalaman. Terima kasih Adam. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Berikut ini kisah yang ingin disampaikan. Ya. Ini terjadi di Damansara, di sebuah kondominium Damansara. Kondominium ni popular Anda carilah. Saya tak nak sebutkan nama kondominium ni. Kondominium ni popular. Saya dah baca beberapa blog seram dari seberang tambak berkenaan dengan kondominium yang menyeramkan ini di Damansara. Casey, saya menyewa sebuah apartmen di kondominium di Damansara. Saya tak nak sebut namanya sekali lagi. Dan bila kita sewa dengan ejen yang menguruskan unit kondominium ni, kita datang, kita tengok rumah tu okey, kita suka, bersih, cantik. Kita pun mula bayar deposit dan kita mula pindah ke rumah yang kita sewa ni lah. Di sebuah kondominium di Damansara. Apa perasaan Casey bila Casey diberitahu tentang hal ataupun rumah yang Casey sewa ni? Ini terjadi pada saya. Ini kiriman daripada Muhammad Afiq yang berkongsi pengalaman ini. Muhammad Afiq berkongsi. Jadi saya tinggal di kondo ni seorang diri Casey. Bulanan saya hanya bayar RM1,200 setiap bulan untuk sewa kondominium yang disebutkan. Dan satu hari ni saya berpeluang, selalunya kita jalan je lah depan kawasan pengawal keselamatan ni dekat pintu depan tu. Selalu saya akan lalu lalang. Tidak pernah saya berhenti untuk berbual dengan guard. Tak pernah. Jadi bayangkan mendengar Ria 897 FM. Pada waktu petang, saya balik daripada kerja sekitar jam 6 petang. Kawasan kondominium tak ramai orang. Saya jalan. Kemudian pakcik guard ni tengok saya. Dia senyum. Saya senyum balik. Kemudian pakcik guard ni pun bercakap dengan saya. Dia tanya saya soalan. Dia kata, awak baru ke kat sini? Kemudian saya kata, tak barulah sangat cik. Dah dalam 2 bulan ada kat sini. Saya selalu jalan sini, pakcik nampak saya kan? Itulah, nampak tapi tak pernah berbual dengan kau. Jadi aku ingatkan kau kat sini ajar tuition ke, ada kelas ke. Kau tinggal sini? Ya, saya tinggal sini cik. Oh, kau tinggal sini blok mana? Tinggal berapa? Kemudian saya kata pada pakcik tu, saya tinggal blok, contoh saya tak nak kasih alamat yang tepat. Saya tukar alamatnya. Ya, saya tinggal blok C pakcik. Oh, blok C, tingkat berapa? Saya tinggal blok C, tingkat 9 pakcik. Blok C tingkat 9? Kejap.
Engkau yang tinggal rumah 0932. Macam mana pakcik tahu? Astaghfirullahalazim. Kau tinggal rumah tu? Blok C. Ui, saya cerita ni meremang pula pada rumah saya. Blok C tingkat 9. 0932. Tu. Kenapa pakcik? Pendengar Ria 897 FM. Tiba-tiba pakcik ni pun beritahu saya. Engkau sewa rumah tu rupanya. Kenapa pakcik? Rumah tu berhantu tau. Tak adalah pakcik. Saya dah nak 2 bulan duduk rumah ni. Alhamdulillah tak ada apa-apa pun. Sekarang tak ada apa-apa. Dah ramai orang dah pindah. 2 hingga 4 bulan kau duduk, rumah tu tenang. Nanti lama-lama kau kena ganggu. Kau tahu tak? Penghuni sebelum ni yang menyewa apartmen nombor 0932, tengah tidur waktu malam, dia diseret dari katil sampailah dekat ruang tamu. Saya terdiam ke si. Pakcik ni main-main lah. Rumah kau tu, apartmen yang kau sewa tu berhantu. 3 beradik bunuh diri dalam rumah tu. Makan racun sampai mati. Pergi hospital. Meninggal dunia. Rumah tu sekarang nak jual tak boleh. Tak ada orang nak beli. Sewakan aje lah. Sebab lazimnya kalau jual, orang nak tahu sejarah rumah. Bila tahu sejarah rumah tu ada orang mati bunuh diri, bukan 1 tapi 3 perempuan mati bunuh diri, kau rasa orang nak beli rumah tu? Jadi terpaksalah tuan rumah cari jalan lain untuk dapat pendapatan. Dia sewakan rumah tu kepada orang-orang yang tak banyak tanya. Saya terdiam. Katanya Muhammad Afiq. Pakcik, saya takut pula nak balik. Macam mana pakcik Tak apalah. Kau baru 2 bulan kan? 2-3 bulan lah. Macam tu lah aku rasa. Kata pakcik ni pada saya. Apa jadi lagi pakcik? Kau akan nampak kelibat 3 beradik duduk dekat ruang tamu. Kau akan nampak kelibat 3 beradik lalu lalang dekat koridor ruang tamu. Pendengar Ria 897 FM. Saya dengar meremang Casey. Saya teruskan perjalanan. Kali ini langkah saya semakin perlahan. Sampai dekat tingkat 9 koridor rumah yang saya sewa. Saya berjalan perlahan-lahan sampai depan pintu rumah. Sebelum masuk, saya beri salam Casey. Sebelum ni masuk rumah pun tak beri salam. Beri salam, tolak pintu. Buka pintu, tengok kiri kanan. Pendengar Ria 897 FM. Tengok kiri kanan. Takut Casey. Bila masuk dalam rumah, saya tutup pintu. Duduk dekat ruang tamu. Kemudian saya bangun. Sebab dah pukul 6 lebih saya balik kan. Dah nak malam. Saya bangun buka lampu ke si. Lampu bilik. Lampu ruang tamu. Lampu dapur dekat balcony. Servis balcony. Lampu dalam store pun saya buka. Duduk sorang-sorang buka TV. Tengok TV tak nak fikir bukan-bukan. Tetapi tetap terfikirkan tentang 3 perempuan yang mati dalam rumah tu. Dan kata Afiq, waktu malam, akhirnya saya nak tidur ni. Seram ya Allah. Waktu malam, tengah tidur Casey. Dah 2 bulan kan saya tinggal. Tengah baring dekat atas katil, Afiq menceritakan, tiba-tiba televisyen dekat ruang tamu menyala. Anda bayangkan tengah tidur dekat atas katil, tiba-tiba terdengar televisyen. His links to the university are strong, and that helps Zhang's business. Siapa pula yang buka TV ni? Saya bangun. Pergi depan, tengok TV memang menyala. Saya bangun. Saya tutup TV.
Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Siapa tu? 2 kali Kisi. Saya nampak dekat dapur ada orang menjenguk. Hei! Siapa? Saya masuk balik dalam bilik. Saya tutup pintu bilik. Kunci dari dalam. Tengah duduk Kisi. Tengah duduk. Ada orang ketuk pintu. Ketuk pintu bilik saya, Kisi. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Saya duduk ketakutan dalam bilik itu. Daripada saya duduk ketakutan, sampailah saya kepenatan, sampailah saya tertidur, Kisi. Sampailah ke waktu pagi. Pagi saya bangun keletihan. Tak boleh buka mata, Kisi. Nasib baiklah saya tidak bertugas pada pagi itu. Saya mula cuba hubungi ejen. Dan ejen hanya mengatakan, dia tak tahu apa-apa, tugas dia untuk cari penyewa saja. Ya Allah. Saya nak tanya anda, kalau anda dalam situasi Muhammad Afiq, Pak Gad tadi dapat ceritakan pada Afiq, kau tinggal tingkat blok C tingkat 9, 0932. Baik-baik Kenapa pakcik? Itu rumah berhantu. Okey, ini beberapa kiriman. Anda boleh telefon saya sekarang. Boleh, saya nak lebihkan panggilan pada malam ini. Silakan 669-11897. Yang ini daripada Zila katanya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Zila, juga pendengar setia daripada Damansara. Tentang kondominium tu. Sekejap mana tadi? Tentang kondominium tu, saya rasa pernah dengar kisah yang diceritakan tadi. Ya, tapi bukanlah kisah yang sama dari orang lain yang menyewa rumah tu. Kesian Kisi. Yang ini sewa adalah pasangan keluarga. Seorang anak kecil dan juga isteri dengan suaminya lah menyewa apartmen ini. Dan mereka diganggu. Teramat dahsyat. Yang paling teruk kena gangguan adalah anaknya. Malam-malam tengah tidur, bapaknya bangun. Ternampak anaknya tengah duduk dekat ruang tamu bermain batu serimbat. Bila bapak dia tanya, buat apa ni malam-malam ni pergi tidur? Main batu serimbat, ayah. Batu serimbat? Go and sleep, katanya di sini. Kemudian anaknya hanya mengatakan, main batu serimbat dengan friend. Oh, seram ni Dan menurut kisah yang dikirimkan ni, daripada pengirim kita ni, katanya, itu antara kisah seram yang pernah saya dengar tentang apartmen di Damansara ni. Memang seram Kisi. Saya juga pernah terbaca di fiksyen Sasha tentang apartmen di Damansara ni, kata beliau. Jadi terima kasih Kisi dan juga Afiq atas kiriman yang cukup menarik awal tadi. Okey. Jadi saya lebih tertarik dengan kisah anda juga. Anda katakan daripada apa yang diceritakan, ya, daripada apa yang anda dengar. Anak kecil, jadi anda bayangkan dalam keluarga ni ada 3 orang lah. Suami, isteri ataupun mak bapak dengan anak kecil. Yang paling teruk kena gangguan anak kecil. Mak dengan bapak dengan anak ni tidur sekatil lah. Tidur sekatil. Tiba-tiba bapak tersadar, tengok anaknya tidak ada di samping dia dan isteri yang sedang nyenyak tidur. Dia pun bangun dari katil. Dia dengar anak dia macam ketawa. Janganlah. Kasih kita pergi dulu. Awak jangan ginilah, awak nanti. Bapak dia pun ternampak. Iba? Ini nama, saya gunakan nama sendirilah. Ni guna saya lakonkan semula. Walaupun dia tak kasih dialog. Iba? Ayah. Buat apa ni? Main batu serimbat, ayah. Astaghfirullahalazim. Iba, pukul berapa sekarang? Sekarang ni pukul 2 tau. Pergi tidur. Main dengan siapa ni? Main dengan friend, dengan kawan, ayah. Dan tiba-tiba bila cakap macam tu, televisyen menyala.
Ayolah, malam ni kenapalah kisah tiba-tiba buat meremang bulu roma. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, selamat pagi. Siapa tu? Selamat pagi. Ini Abu Bakar. Siapa? Encik? Abu Bakar. Encik Abu Bakar. Panggilan dari mana Encik Abu Bakar? Daripada Gelang Baru. Dan pengalaman tentang apa, silakan. Oh, ini pasal kita selalu duduk kat bawah sampai pagi. Itu satu kali tu kita tengah duduk. Kan, daun-daun daripada pokok besar ni semua jatuh. Kita tengok atas. Kita tengok atas sekali. Ya Allah, Kiki. Nak cakap macam buntianak, bukan buntianak. Kepala dia botak. Habis dia pakai baju pelang-pelang. Kita pakai lompat, terus dia hilang. Kita panjat lah. Demam. Kiki. Wah. Lepas tu tak ada apa-apa lagi dia. Walaupun ada ramai orang kat situ, tetap takut Tapi dalam 2 pagi. 2 pagi Oi. Itu terpelanting semua. Betul-betul jalan Takkan nak berapa kan. Di jalan je, lampu pun terang. Dia tak ada pokok. Itu pengalaman dia lah sini. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi silakan saudara, kalau ada kisah, anda boleh hubungi saya di 669 11897. Okey, yang ini kiriman daripada pengirim kita. Tapi kisah ni datang daripada makciknya yang berkongsi Katanya di sini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini kisah makcik saya yang saya pernah dengar diceritakan pada saya dan juga anak-anak saudaranya yang lain. Makcik saya dahulu pernah bertugas sebagai seorang penolong jururawat. Penolong jururawat dan ni di hospital sebagai penolong jururawat. Tugas makcik saya ni kadang-kadang hantar dokumen, kemudian kadang-kadang tolak kereta bayi. Bayi baru dilahirkan ni akan tolak masuk dekat kawasan nursery. Ada yang sakit kuning, kenakan cahaya matahari dan sebagainya. Jadi diceritakan di sini, saya pernah dengar makcik saya dulu waktu muda lah, waktu tu masih single lagi, bertugas sebagai penolong jururawat di salah sebuah hospital di Singapura. Pada suatu hari Khamis malam Jumaat, dekat dalam kawasan nursery tu ada banyak bayi. Kesemua bayi dari hujung ke hujung menangis tak henti-henti. Menangis tak henti-henti. Jadi benda ni menimbulkan satu rasa risau. Kalau bayi menangis 1, 2, 3, 4 okey. Semua nangis tak henti-henti dan nangisnya seolah-olah nangis dalam keadaan ketakutan. Jadi makcik saya kata, pada waktu tu dia masuk dalam kawasan nursery tu, dia rasa meremang, macam ada sesuatu yang tak kena. Dan dalam banyak-banyak bayi yang menangis, ada seorang bayi sedang nyenyak tidur dekat dalam baby cot di nursery tu. Dia seorang je, yang lain menangis, bayi ni seorang sedang nyenyak tidur. Jadi apa yang makcik saya buat? Makcik saya berdiri dekat depan cermin kaca tu yang boleh tengok daripada luar, boleh tengok dalam. Makcik saya berdiri dekat situ, tengok kiri kanan, tengok okey, dah settle semua. Makcik saya mula membaca ayat kursi. Selepas tu dia sembuh ke dalam. Apa yang berlaku bila makcik saya masuk balik dekat dalam tu, bayi-bayi yang menangis berhenti menangis, Kisi. Bayi-bayi yang menangis ni berhenti menangis. Makcik saya tengok kiri kanan, okey, coast is clear katanya. Makcik saya pun keluar balik lah, rasa bangga lah. Takkan nak beritahu jururawat lah ini itu dan sebagainya. Tak apa, kita buatlah kerja kita, kata makcik saya lah. Jadi bila berada dekat luar, dah habis selesai tu, apa yang terjadi katanya di sini, makcik saya berdiri lagi dekat tingkap tu untuk tengok dalam. Rupa-rupanya dekat belakang dekat belakang baby cot, bayi yang tidur nyenyak tu, apabila yang lain sedang menangis, dia seorang tidur nyenyak. Dekat situ rupa-rupanya, belakang katil bayi tu ada makhluk hitam sangat sedang bersembunyi di balik katil bayi berkenaan. Makcik saya kata dia tak pasti, katanya dia tak pasti adakah itu manusia ataupun bukan, tapi amat menyeramkan. Benda tu sedang berada dekat belakang
katil bayi iaitu baby cot. Bayangkan mendengar Ria 897 FM yang diceritakan di sini. Setelah dia baca surah Al-Fatihah, sebelum ni masuk balik benda tu dah hilang, keluar balik dia masih dekat sana. Jadi itu dia kisah. 669-11897, silakan 669-11897 untuk berkongsi kisah dalam Misteri Jam 12. Assalamualaikum, apa khabar? Saya Akmal. Kembali lagi sekali. Saya ingat saya dah voice note ketiga sekarang ni yang saya hantar. Kemungkinan ada yang bosan dengan kisah saya, kemungkinan ada yang suka, kemungkinan ada yang dia lagi. Tapi saya tak salah. Saya cuma nak kongsikan dengan Abang Casey daripada pendengar. Ya, 897 FM. Masa tu Abang Casey, saya dengan Azam pergi bawah. Pergi Makcik Mina ambil surat khabar. Tengah saya tunggu dekat depan rumah Cik Sahar, tiba-tiba saya tengok Azam jeling dekat pokok. Tak tahu lah saya tak tahu lah dia tengok pokok mana. Tiba-tiba Abang Casey dia lari. Dia tu, "Mal, cabut Mal." Saya stand saya. Gear masuk, gear 4. Ringan sikit. Saya lari. Saya kayu Abang Casey. Apa sama macam berat Abang Casey. Gear 4 dia ringan lah Abang Casey. Tapi basikal saya macam berat, macam ada orang menumpang Abang Casey. Saya tengok belakang. Saya niat, tolong aku tak kacau kau. Niat aku datang sini nak ambil surat khabar untuk teman kawanku. Kau jangan kacau aku. Kalau kau nak kacau aku juga, kau ikutlah aku masuk dalam surau untuk semayang kalau kau berani. Tiba-tiba basikal saya macam ringan Abang Casey. Alhamdulillah, sebab basikal saya dah ringan. Saya datang kat Azam. Saya cakap, Aduh tercengak-cengak saya. Tiba-tiba saya cakap dengan dia, kau nampak hantu tak. Sorry. Lepas tu dia kata, tak man, aku tak nampak hantu, aku tak nampak apa. Aku dengar bunyi perempuan mengerang Abang Casey, dia kata. Buatkan saya meremang yang Abang Casey. Bila dia kata macam tu, saya pun jom lah, ni nak masuk waktu isyak ni. Okey, dia pun cakap okey. Saya pun okey lah. Kalau benda tu ikut, dia tak semestinya dia boleh masuk dalam Abang Casey. Tak semestinya. Sebab tu saya cepat-cepat saya cakap, jom kita masuk, ambil wuduk. Itu saya Abang Casey, peristiwa saya dan kawan saya amat menyeramkan. Tapi bagi semua mungkin tak seram, tapi bagi saya amat menyeramkan. Assalamualaikum Abang Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia. Sayang ya. Jadi terima kasih pada semua yang sedang mendengar Ria 897 FM. Kita akan berkongsi kisah, banyak kisah pada malam ni. Saya akan berehat seketika sebentar nanti, ya, bukan sekarang. Dan bila saya berehat ni, mungkin saya akan matikan Facebook, YouTube live ke, ataupun nak teruskan Yalah, berehat untuk mencari lagi ilham kisah-kisah yang menarik. Saya nak sambung kisah. Ini berkenaan dengan seorang tukang mandi jenazah. Yang ini berlaku di Singapura. Seorang tukang mandi jenazah. Saya tidak pasti adakah beliau ni masih lagi berkhidmat ataupun tidak lagi berkhidmat sebagai tukang jenazah, mandi jenazah selepas kejadian ini berlaku. Jadi dia ni sebenarnya sedang dalam latihan untuk mandi jenazah lah. Jadi bersama dengan sebuah syarikat. Dan apa yang berlaku bila kata, saya gunakan nama samaran Omar Omar. Bila cakap Omar teringat pula Omar dan Hana. Anak saya suka tengok Omar Hana. Hari-hari tengok Omar Hana boleh jadi biol Dia repeat mode lah. Sampai dapat MJ12 pun tercakap pula Omar Hana Okey, jadi apa yang berlaku ni, dia berkongsi pengalaman, kata Omar, sebagai seorang tukang mandi jenazah lah. Tapi saya terpaksa tapis beberapa perkara. Kemungkinan arwah keluarga arwah sedang mendengar. Jadi saya kena bersikap sensitif sedikit lah. Kemungkinan
Ya, walaupun MJ12 ni hanya sekadar hiburan, ada kalanya kemungkinan adalah benar. Kemungkinan. Jadi inilah kisahnya, berkongsi pengalaman untuk anda dalam Misteri Jam 12. Bila datang ke rumah, sebelum datang ke rumah jenazah, ya, untuk mandikan jenazah ni, saya telah pun diberitahu oleh guru saya lah. Sebelum ni saya dah ikut dah. Dah lebih daripada 10 jenazah saya dah ikut untuk mandikan, ya, iaitu jenazah lelaki. Jadi bila sebelum datang ni, saya telah pun diingatkan oleh guru saya mengatakan jenazah yang kita nak uruskan ni lain daripada yang lain. Jadi saya tanya, lain macam mana? Saya panggil dia Pak, lain macam mana Pak? Dan dia mengatakan ini adalah bekas bomo. Hati-hati. Dia beritahu saya jangan hayal, sentiasa beri tumpuan, hati-hati. Jadi apa yang terjadi, dipendekkan cerita ni, bila sampai upacara untuk mandikan jenazah lah. Jadi pengirim kita yang berkongsi pengalaman ini dan juga gurunya berada dekat ruang dapur yang mana ditutup untuk mandikan jenazah kan. Apa yang terjadi, sedang mandikan jenazah, tiba-tiba jenazah yang tengah baring ni, dia di atas papan long untuk dimandikan ni, katanya seolah-olah bercakap dengan saya, Kisi. Kata pengirim, jenazah tu macam misal kata nama dia Umar, Umar. Dan saya dengar dia panggil nama saya beberapa kali. Dan waktu tu langsung tak terfikir dan tak terperanjat, Kisi. Saya tak tahu kenapa. Seolah-olah saya ni macam dikawal tau. Jadi saya pun dekatkan telinga saya dekat mulut jenazah yang dah meninggal ni lah. Saya tak nak kasih guru saya nampak. Saya dekatkan telinga dengan tu, rapat sangat. Kemudian tangan saya ni tengah sapukan sabun, curah air. Kemudian saya dengar dia kata, korek mulut aku. Dalam bahasa Melayu dia cakap, korek mulut aku, simpan batu. Dia kata, korek mulut aku, simpan batu. Korek mulut aku, simpan batu. Jadi guru saya ni sedang uruskan bahagian bawah kaki tu, tengah uruskan bersihkan. Saya pun tarik mulut yang dah meninggal ni keras ke sih, tarik perlahan. Kemudian tangan saya masuk dalam jari, saya korek, saya keluarkan, memang betul ada sebiji batu. Ada sebiji batu. Saya angkat batu tu, masuk dalam poket, teruskan mandi, habis upacara mandi jenazah, kemudian saya balik rumah dengan batu tu dalam simpanan poket saya. Jadi pendengar Ria 897 FM. Ya, ini yang dikongsi sama. Saya pun balik rumah. Sampai rumah, Casey, saya tengah tidur, saya dapat alamat ada orang kasih saya hadiah berbalut kain warna hitam. Saya ambil hadiah tu dan orang tu pusing jalan dan tinggalkan saya. Dan rupa-rupanya, dipendekkan cerita, kata tukang mandi jenazah bernama Umar, bukan nama sebenar, mengatakan bahawasanya yang mana gangguan yang dialami oleh Umar pada waktu itu, yang diceritakan di sinilah, Umar menghadapi gangguan ni ketika dia sedang mandikan jenazah ni, dan rupa-rupanya jenazah tu dalam tubuhnya masih ada saka peliharaan. Dan saka ini telah pun menggunakan cara tipu hela untuk bercakap dengan saya, ya, secara bercakap dengan saya secara senyap, yang mana saya dengar setiap kata-katanya, sampaikan disuruh saya korek mulut pun saya korek, keluarkan batu dekat mulutnya dan saya pegang batu tu. Sampai ke hari ini saya ingat lagi, bertugas sebagai seorang pengurus jenazah tukang mandi mayat. Okey, itu dia kisah. Boleh telefon saya di 669-11897 ataupun kirimkan voice note kepada saya, ya, voice note kepada saya untuk anda berkongsi pengalaman kisah, ya. Tapi sekarang 669-11897 669-11897 untuk anda berkongsi voice note. Okey, yang ini datangnya daripada
pengirim kita. Kejap kisahnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Assalamualaikum, terutama sekali buat Abang Casey dan semua pendengar Misteri Jam 12. Saya Didi. Assalamualaikum, terutama sekali buat Abang Casey dan semua pendengar Misteri Jam 12. Saya Didi dari Shun, ingin berkongsi sebuah kejadian di mana saya sendiri tak pasti akan apa yang saya nampak ataupun apa yang saya lalui tempoh hari. So it's like macam minggu lepas bila saya jam 11 lebih malam, saya dekat daerah dapur, dekat sinki dapur, tengah habis-habiskan kerja rumah lah. Jadi sebelum saya masuk tidur, saya nak pastikan yang dapur bersih, jadi saya tengah sibuk nak simpan cawan dekat rak-rak yang mangkuk. Sekali saya terdengar ibaratnya macam bunyi kucing tersepit. Jadi dalam hati saya bertanya-tanya tahu, tenan atas ni ada pelihara kucing ke? Setahu saya tidak ada tahu. Keliling neighbor saya tak ada pelihara kucing. Jadi mungkin ada jiran-jiran atas lagi ke? Mungkin kucing dia rumah tak mesh ke? Mungkin jatuh ke kan? Jadi saya dengan cepat menuju ke lift, turun ke bawah. Jadi bila saya jenguk daripada bawah, tengok ke atas flat blok saya tengok tak ada kucing pula tergantung ke jatuh ke mati ke apa, tak ada kan. Jadi saya patah balik ke rumah lah. Balik ke rumah, tingkat dapur saya terbuka renggang. Memang renggang lah, renggang besar juga pasal panas kan. Jadi saya nak tutup tu, saya terpandang kat luar ada macam telur terbang. Jadi saya tertanya-tanya, telur apa yang terbang malam ni Jadi saya try tanya my parents. My parents cakap kalau dekat kampung diorang panggil 77. Tapi kan Abang Casey, selepas kejadian tu, saya punya lengan tangan ada ibaratnya macam lebam-lebam tau. Jadi saya nak tanya pendapat dan nasihat dari pendengar yang mendengar ataupun mungkin daripada Pak Radin sendiri, apa sebenarnya yang saya nampak ni? Dan adakah dia satu gangguan secara mistik ataupun apa? Tapi sikit pun tidak mengganggu saya lah. Cuma itulah ibaratnya kesan tu, mungkin saya tegur dalam hati ke ataupun saya turunkan masa tu, tapi dia tak memudaratkan lah, insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengirim kita yang mengirimkan WhatsApp ini kepada saya ada mengirimkan gambar yang disertakan, dan katanya ini Casey, gambar ni khas untuk Abang Casey saja yang tengok, dan dapat lihat di bahagian tangannya ada bekas lebam, bengkak tumpuk-tumpuk lebam ni. Ada yang besar, ada yang tumpuk-tumpuk lebam yang agak malap sedikit. Jadi pertanyaan, dan mungkin kalau yang sedang mendengar boleh berkongsilah pendapat pandangan anda tentang apa yang diceritakan awal tadi. Ada tak ia kena mengena dengan kejadian ataupun tangan yang lebam dan blue black lah yang dapat lihat dalam gambar yang dikirimkan. 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Saya Rizal ni. Panggilan dari mana, Rizal? Saya ni dari Jurong. Dan ada pengalaman tentang apa, Rizal? Silakan. Actually banyak benda apa tu, macam hantu-hantu ni memang pernah nampak lah. Saya kerja kapak enforcement. Oh, kapak enforcement Ya. Jadi anda beroperasi selalu bertugas pada waktu malam ke? Waktu bertugas tu pukul berapa selalu? Waktu malam. Saya pernah kerja Cisco LTA dekat Taman Jurong mana? Dekat mana? Dekat Jurong tu. Jurong Island. Jurong Road. Situ ada kapak situ, bahaya lah siapa-siapa yang pak lori ke pasal sana. Jadi antara pengalaman yang anda nak ceritakan ni, bila anda bertugas ni, apa yang pernah terjadi? Pernah tak anda ternampak ke benda tu ikut balik ke? Silakan.
Tak pernah nampak. Tak pernah ikut, semua saya pernah nampak. Jadi anda nampak dekat mana tu? Kalau anda bertugas sebagai seorang parking attendant ni, adakah dalam kereta, dekat kapak? Yang benda terjadi selalu dalam multi-story kapak. Tingkat atas lah Pak atas lah. Semua kita dah season kan. Apa lah, buat bodoh je lah. Baca apa kita baca lah. Oh, jadi anda tak ada macam tinggalkan ke, panggil kawan, suruh teman, tak ada lah. Awak teruskan jugalah kerja? Kita pergi satu orang je. Apa nak buat kan, dah tugas kan. Oh, seorang Wah. Dah season lah. Berani Jadi dan selepas tu anda katakan anda bertugas sebagai Cisco kan? Ni dulu. Sekarang dulu. Bukan. Secure parking. Jadi terima kasih kepada anda Terima kasih. Okey. Ni lagi satu kalau boleh si apa tu Pak Radin yang dia, kalau perempuan bilang dia pendek sekan lah, tak mau panjang-panjang lah. Dia punya perempuan macam tak ada mengenai dengan benda hantu lah. Okey. Terima kasih kembali. Ini datangnya daripada pengirim kita, daripada Puan Hana, Puan Hana Huzaima. Kata Puan Hana, apa khabar Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12? Ini saya nak berkongsi kisah. Saya pernah bercuti di Johor dengan keluarga. Di salah sebuah hotel berdekatan dengan CIQ. Saya tak nak sebutlah nama hotelnya. Dia ada tulis kat sini. Hotel ni berdekatan dengan CIQ. Dan pernah tidur hotel ni sekali saja. Kemudian dah tak nak tidur lagi. The only reason kita pilih hotel ni sebab dekat bawah hotel ni banyak sangat kedai-kedai makanan yang buka sampai larut malam. That's the only reason. Hotel lain memang cantik, memang best. Tapi yang ini senang. Nak beli makan, nak hang out, nak apa, turun saja daripada atas turun bawah. Dekat bawah tu macam-macam kedai makan dekat kawasan di Johor ni lah, Johor Baru. Jadi Puan Hana berkongsi, sebelum ni kita pernah tinggal di Puteri Harbour, katanya di sini, dan ada lagi beberapa hotel lah, tak perlu saya sebutkan. Tak ada apa-apa guys, tak ada masalah pun. Ini satu hotel ni lah. Ini pun yang sarankan suami, katanya kawannya pernah menginap dekat sini dan harganya agak murah sedikit lah berbanding dengan hotel-hotel yang lain. Pergilah dengan suami 2 orang, kata Kak Hana. Maklumlah, kakak cuma ada 2 orang anak. Dua-dua orang anak kakak ni dah dewasa, dah berumah tangga, dah ada keluarga sendiri, dah ada rumah sendiri. Jadi inilah musimnya kita kembali berdating sebagai suami isteri. Oh, lama tu Dan apa yang berlaku, tinggal dekat hotel ... ni, agak-agak anda hotel mana yang dimaksudkan oleh pengirim kita, Kak Ana Hotel ini diceritakan di Johor Baru, dekat bawah tu banyak kedai-kedai makanan. Ataupun restoran 24 jam. Di mana agaknya? Mesti ada yang dah sebut. Mesti, okay, sini hotel ni kan? Saya tak bercakap ya atau salah lah. Saya hanya boleh berkongsi pengalaman yang diceritakan di sini. Dan inilah kisah yang dikirimkan oleh pengirim kita. Jadi kata Kak Ana, kakak dengan suami dekat dalam bilik hotel. Tengah duduk tengok TV, Casey. Tiba-tiba suami kakak ni katanya dia nak pergi toilet, sakit perut, nak buang air. Dia pun bangun dari katil, pergi ke toilet, tutup pintu lah. Kakak dekat atas katil tengah baring Bila kakak tengah baring, kakak perasan dekat tingkap 2-3 kali tau macam ada benda lalu. Yang hairan, bilik hotel kami tingkat dia tinggi, Casey. At first kakak ingatkan burung terbang kiri kanan lalu. Then when I look again, bila kakak pandang lagi, terperanjat ke sini nampak dekat tingkap tu ada muka orang. Tengah tengok dekat tingkap. Kakak terus pusing. Abang! Pekik suami kuat-kuat. Cepat abang keluar! Suami pada waktu itu ingatkan kakak pun sakit perut. Suami habiskan hajatnya. Kesian suami Keluar daripada tandas. Apa ni? Pergi. Pergi mana bang? Ya, awak tadi pergi masuk tandas kan? Saya tunjuk tingkap. Ada apa? Tengok dekat tingkap. Wajah orang yang dekat tingkap tu, dekat hotel ... ini, hilang, Casey. Casey, punyalah seram, Casey. Dari mana datang wajah orang tu?
Waktu tu kakak dah memang takut. Kemana suami nak pergi, nak bangun, nak duduk tepi katil, nak pergi toilet, cuci tangan. Kakak bangun ikut. Kakak tak berani nak pandang tingkap. Tingkap tu akhirnya suami tutup dengan langsir. Nampak jelas Casey wajah orang. Kakak dah menginap macam-macam hotel dekat Johor ni. Tapi ini satu hotel lah yang kakak boleh kena gangguan. Okey, itu dia kisah daripada akak kita. Sebuah hotel di Johor Bahru. Agak-agak saya tengok ada tak yang dapat meneka apakah nama hotel berkenaan. Yang ini daripada, ada yang dapat betul saya tak nak cakap lah betul atau salah cuma saya senyum je lah bila ternampak Jadi hotel ni tak apa. Nanti akan saya kongsi. Okey, seterusnya. Kisah berikut ini datang daripada seorang akak kita yang bernama, mana kejap email dia. Ini kiriman daripada Kak Latifah. Okey. Kak Latifah berkongsi pengalaman. Sebelum saya teruskan kisah ini, ingat rancangan Misteri Jam 12 ini hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang dikongsi sama. Anggaplah hanya sekadar hiburan saja. Dan kisah Kak Latifah berkenaan dengan beliau, katanya pada tahun 80-an pernah dikejar hantu kom-kom. Ini berlaku di Singapura. Kak Latifah berkongsi pengalaman ini yang menakutkan. Berlaku dekat rumah kakak di kawasan Bedok North Street 3. Kakak tinggal dekat blok, tak perlu sebut nombor bloknya. Kakak lengkap dengan blok sekali. Jadi Kak Latifah berkongsi pernah terkena gangguan dan memang amat menakutkan Casey. Inilah kisah yang dikongsi sama untuk Misteri Jam 12. Kisah ini berlaku pada awal tahun 80-an. Waktu itu kakak masih lagi remaja, berusia 17 tahun. Kak Latifah baru saja balik daripada kerja malam. Sampai dekat kolong blok sekitar jam 1 pagi. Kakak dulu kerja di salah sebuah factory, Casey. Di salah sebuah factory dekat kawasan Chai Chee. Daripada Chai Chee balik ke rumah, kakak tunggang. Kakak menunggang basikal. Jadi dulu kakak kerja factory ni, orang-orang lama dulu panggil mereka yang bekerja factory macam kakak ni, dipanggil Minakaren. Minakaren okey. Jadi dulu kakak ni kerja di factory sebagai Minakaren Casey. Casey tanyalah pendengar dia, mereka pasti akan setuju dengan nama Minakaren. Balik tengah kayu basikal daripada kawasan Chai Chee balik rumah Bedok North Street 3. Kakak dapati bila kakak sedang berbasikal ni, ada seorang perempuan ni, setiap kali kakak pusing, kakak toleh, dia akan berada dekat kawasan yang sedang kakak berbasikal. Yang hairan, kakak basikal ni laju. Tapi nanti bila sampai depan, kakak tengok lagi dia tengah diri dekat tembok, dia tengah duduk dekat bawah blok. Sampaikan dekat blok kakak, blok 500... Kakak pun turun daripada basikal. Basikal kakak tak bawa naik atas, kakak letak dekat kolong blok tu, kakak mangga. Kemudian kakak angkat beg. Kakak jalan pergi dekat lift. Sampai dekat lift, kakak teringat yang kakak nak tengok surat, katanya Kak Latifah. Pergilah dekat letterbox. Waktu tu penampakan wanita yang menakutkan, yang menyeramkan itu tidak lagi kelihatan. Sampai dekat letterbox, buka peti surat, keluarkan surat, tengah berdiri tengok surat. Ada banyak surat lah, tengah tengok satu, mana nama kakak ni? Surat mak, surat bapa, surat abang, tengok, ada surat. Dekat situ jugalah kakak buka. Sampaikan letterbox ni belum lagi dikunci. Buka surat, tengah buka surat, kakak dengar ada orang beri salam ke si. Tapi cara dia beri salam lain. Bunyi macam orang beri salam, tapi sebenarnya bukan. Kakak toleh kiri kanan. Siapa pula beri salam malam-malam ni? Kakak terus tutup balik pintu letterbox tu. Pegang surat, tak jadi baca, jalan pergi dekat lift. Sampai dekat lift lobby, lift tu baru nak turun bawah Casey. Dah tekan, tengah nak turun bawah.
Tiba-tiba Casey kakak nampak dekat ujung wanita yang berpakaian serba hitam sedang berdiri memerhatikan kakak yang tengah berdiri dekat lobi lift di rumah kakak di Bedok. Kakak tengok mula-mula okey. Dari jauh dia jalan laju daripada jalan dia kejar Casey. Waktu tu berderau darah kakak. Macam nak nangis tapi kakak tak boleh. Katanya kakak kena kawal perasaan. Kakak pun lari. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Kakak lari lintang pukang. Kakak naik tangga. Kakak ni tinggal tingkat 11. Daripada tingkat 1 kakak naik tangga. Lari lintang pukang Casey. Naik tangga sampai tingkat 2, 3, 4. Tingkat 4 kakak berhenti sekejap kerana penat termengah-mengah. Kakak dengar dekat belakang. Casey, telapak kaki orang kejar kakak. Astaghfirullahalazim. Kakak teruskan naik tangga lagi. Tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7. Berhenti sekejap. Kakak lari. 8, tingkat 9. Dah pelan Casey. Tingkat 9. 9.5. Terkejap. Kum. Ya Allah, seramnya. Jadi bila sampai dekat tingkat 9.5 tu, dah terlampau penat, dah tak boleh laju sangat Casey. Tiba-tiba telapak kaki tu berhenti. Kakak dengar dia kata, Kum. Pada waktu itu kakak tengok dekat celah tangga katanya. Betul-betul dekat tangga kakak tingkat 9.5. Dia dekat tingkat 9 Casey. Kakak tengok. Dia tengah tengok kakak dengan mata terbeliak. Kum. Seram Kakak lari laju lintang pukang. Tingkat 9, tingkat 10, tingkat 11. Sampai dekat tingkat 11. Sampai depan rumah. Keluarkan kunci sambil tu, Mak. Buka pintu. Buka mangga. Mak. Buka pintu kayu. Tolak. Casey, perempuan tu dekat tepi dah berdiri dah. Masuk dalam, tutup pintu. Pintu besi pun tak tutup. Dari dalam kakak kunci daripada atas sampai ke bawah. Pendengar Ria 897. Mak kakak keluar. Kenapa dengan kau ni? Mak. Dan waktu tu, hantu kongkong memang popular. Casey tanyalah pendengar-pendengar Ria yang mungkin membesar pada tahun 80-an. Awal 80-an, hantu kongkong memang popular. Kakak cuma cakap, Kongkong, Mak, kongkong. Mari. Mak kakak terus suara dia daripada dia tanya, suara kuat. Mari. Sini. Casey, setelah kakak jalan dengan mak peluk kakak. Kata Kak Latifah tiba-tiba. Kum. Jangan cakap, diam. Menurut mak kakak, hantu Kom akan mencari mangsa anak-anak dara. Waktu tu usia kakak 17 tahun, Casey. Kalau tak dapat anak dara, dia akan cari anak-anak kecil iaitu bayi-bayi yang baru dilahirkan yang masih dalam hari. Ini kisah dari Kak Latifah. Okey, ini kisah yang tadi kiriman daripada pengirim kita berkenaan dengan lebam-lebam bengkak-bengkak daripada Tuan Haji Ismail katanya. Casey, saya nak sentuh kisah yang diceritakan awal tadi. Ya, pengirim voice note tadi berkenaan dengan 77 dan bengkak-bengkak. 77 yang dia nampak terbang tu ataupun telur terbang tu dengan benda yang bengkak tidak ada kena mengena dengan apa yang terjadi pada diri dia.
77 lazimnya tuan empunyai diri yang disampaikan tidak akan boleh melihat dan nampak, ya. Orang lain boleh nampak. Dan 77 ni lazimnya kalau ditegur akan jatuh dan pecah. Jadi kalau jatuh pecah maknanya sihir yang dihantar tidak mujarab. Pemandangan tadi dia ceritakan yang dia ternampak 77 maknanya telur tu tidak kesampaian kepada mangsa sihir. Jadi daripada apa yang diceritakan saya boleh rasakan yang diceritakan tadi tu telur tu bukan ditujukan pada dirinya ataupun tak sampai pada Tuan Em punya diri. Bengkak-bengkak yang Casey ketengahkan awal tadi, ya, tubuhnya ada beberapa tempat bengkak dan lebam. Ada dua perkara. Yang pertama, mungkin ada penyakit. Jumpalah doktor, ya, doktor moden dahulu untuk dapatkan diagnostik. Bukan diagnostik, tapi diagnosis. Kata Tuan Haji Ismail, dapatkan diagnosis. Kadang-kadang ada sejenis penyakit yang akan menyebabkan kulit, dan juga ada darah beku dan bengkak dan lebam. Dapatkan diagnosis dari doktor. Sekiranya tidak ada apa-apa, okeylah. Kalau ada, kalau doktor kata tak boleh kesan, jumpa pakar tradisional, barulah dapatkan bantuan pakar. Itulah yang boleh saya katakan. Sekian, terima kasih. Itu dia. Yang penting sekali, telur tu bukan ditujukan untuk yang pengirim tadilah. Sebabnya dah nampak. Betul juga kata Tuan Haji Ismail. Bila 77 telur terbang tu kita nampak je, kita dia akan terjatuh dan apa yang dihajatkan tu tak dapat kesampaian. Dan ada yang tanya tentang bulan Ramadan, Casey, ada tak Misteri Jam 12? Mengikut tahun lepas, ya, Misteri Jam 12 pada bulan Ramadan memang akan direhatkan, ya. Sebab ini maklum balas, kita juga pernah adakan MJ12 ketika bulan Ramadan, tapi dah lama dulu, saya rasa dalam mungkin 3-4 tahun yang lama dulu, ya, 3-4 tahun ada MJ12 ketika bulan Ramadan. Bukan tak pernah ada, pernah ada. Tapi kemudian ada maklum balas mengatakan tak perlu, Casey. Jadi setelah kita buat perbincangan bersama dengan bos, kita tengok maklum balas, kita meniadakan MJ12 sampailah tahun lepas. Dan tahun ni jangan lupalah, kalau ada, berikan maklum balas dan boleh kirimkan email juga kepada bos saya. Itu Zaza Majid, Z-A-Z-A, zaza@mediacorp.com.sg. Anda kirimkan kepada Zaza, zaza@mediacorp.com.sg. Katakan, saya peminat Misteri 12, saya rasa patut MJ12 ni direhatkan bulan Ramadan, kasihlah sebab. Dan kalau nak teruskan, boleh email juga kenapa harus teruskan. Dan kalau email anda ni selalunya akan diambil kira oleh bos-bos saya lah. Nanti dia akan kumpulkan. Jadi lebih banyak yang nak atau tak nak, nanti mereka akan pertimbangkan, ya. Jadi setiap tahun kita nantikanlah, adakah, saya pun sendiri tak tahu, saya belum tahu lagi adakah akan direhatkan ataupun diteruskan Misteri Jam 12. Itulah. 669-11897, silakan. 669-11897. Baik, kita ke hujung talian sekarang ini. Hello, selamat pagi. Hello. Selamat pagi, Casey. Selamat pagi. Siapa bercakap ni? Waalaikumsalam. Rizal, pemandu bas. Dari seberang tambak ke? Ya, betul. Dan ini di mana sekarang anda berada ni? Sekarang saya dalam bas tengah memandu ke KLIA. Wah, jauh tu Baik, dan kita teruskan kisah anda tentang apa ni, silakan. Okey, Casey. Kisah tadi memang seram, Casey. Tengah memandu best kalau dengar kisah seram ni, mengantuk kurang sikit. Itulah pasal keadaan lalu lintas pun clear saja. Okey, kisah saya ni ianya berlaku berapa minggu lepas. Kalau Casey perasan Liverpool versus Southampton. Waktu tu perlawanan tu tak silap saya dalam pukul 3 macam tu lah. Waktu saya dah balik kerja tu. Jadi anda menonton bola ni di rumah lah? Di rumah. Waktu saya balik kerja tu, saya terus bergegas bersihkan diri dan saya buka TV lah. Kebetulan dekat ruang tamu. Saya tengok bola dekat ruang tamu sambil tutup lampu lah. Dan kebiasaannya bila saya kerja malam, Casey, bila saya kerja malam, isteri saya dengan anak saya biasanya berada di rumah keluarga lah,
belah saya lah. Bila malam. Bila saya kerja malam. Bila saya balik tengah malam, pagi, dia akan tidur dekat ruang tamu. Bersama saya. Dia tak berani tidur kat bilik seorang-seorang. So, kebetulan waktu tu saya balik lebih kurang pukul 3 juga. Dan saya dah bergegas, berkemas, lepas tu dah bersihkan diri dan saya buka TV. Sambil tu kalau kita tengok TV takkan kita dah buka lampu, betul tak? Kita bini kita tengah tidur. Sambil tengok bola tu, sambil tengok bola Liverpool lawan Southampton berapa minggu yang lepas lah. Isteri saya terbangun. Lepas tu saya tanya, abang dah lama balik ke? Boleh lah, berapa minit yang lalu saya kat situ. Bercerita. Tiba-tiba Casey, dalam rumah saya ni ada 3 bilik. 1 bilik queen bersertakan toilet, yang 2 bilik bujang. So 1 bilik bujang kepunyaan ibu saya. Waktu tu ibu saya tak ada di rumah, dekat kampung. So bilik kosong. Jadi yang 1 lagi bilik ni bilik store saya Casey. Okay, tengah bercerita Casey, tengah bercerita, pintu bilik store saya tertutup dengan sendirinya Casey. Terbuka, tertutup. Dan saya perhatikan sampai saya sendiri tak fokus pada isteri saya yang tengah berbicara. Saya fokus sampai isteri saya sendiri tepuk bahu saya. Sampai saya terperanjat tau Casey. Astagfirullahaladzim. Awak kenapa ni? Isteri saya kata, awak kenapa? Tak ada. Saya perasan bilik store tu terbuka. Isteri saya dah terus terdiam. Lepas tu isteri saya terus bisik saya. Bang, selama ni benda ni lah selalu sering terjadi setiap malam. Tiap malam Casey, saya cerita di penghulu rumah saya beremah Casey. Sebab tu isteri anda takut duduk rumah sorang-sorang Itu dah punca je Casey. Sekarang ni masih tinggal lagi rumah tu? Rumah tu memang saya masih tinggal lagi. Casey, masih ingat tak yang saya sebelum ni saya pernah cerita pasal masalah rumah saya? Rumah saya keras, kadang-kadang ada berguli, kadang-kadang ada orang ketuk. Macam ada santan tu, ada macam kelipat. Macam kedengaran. Seram juga rumah awak ni. Macam tu lagi. Tapi kita dah lama duduk, lebih kurang 11 tahun dah. Lama tu. Dah lali lah. So, dah lali dah. Dan sebelum anda terus memandu untuk ke KLIA, tadi anda katakan anda menyokong pasukan bola sepak mana? Liverpool guys. Selamat maju jaya untuk Liverpool Terima kasih pada brother kita. Ya. Selamat maju jaya. Akan datang nanti perlawanan Manchester United dan Manchester City. Hari ni lah bagaimana agaknya? Manchester United agak hambar sedikit persembahan untuk musim ini. Walau bagaimanapun tak apa. Bola tu bulat. Apa jua boleh berlaku. Dan untuk Liverpool, selamat maju jaya. Ya. Pesanan daripada Abang Long. Tak adalah. Okay, all the best untuk pasukan Liverpool. Ya, semoga berjaya meraih apa yang diimpikan selama ini. Baik, yang ini kiriman daripada Wan Husin. Berkongsi satu peristiwa. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu kejadian yang pernah berlaku pada diri saya ini ketika hujan Casey. Saya berada dekat kolong blok saya berada dekat kolong blok rumah pelajar tuition saya lah. Jadi saya dah habis tuition pelajar saya ni daripada pukul 8 malam sampai 9.30. Jadi 9.30 tu lepas habis tuition, dia ada tanya beberapa lagi soalan, saya habiskan sampailah pukul 10, diorang pun nak tidur, saya turun bawah nak balik, hujan. Rumah QT saya ni terletak dekat kawasan Hogang. Saya dekat kolong blok, tak dapat bergerak sebab saya menunggang motosikal Casey. Jadi terpaksa lah tunggu hujan reda kan, kalau tidak basah. Saya pun duduk dekat kolong blok yang ada bangku, duduk. Dan pada ketika waktu itu
memang zaman belum lagi kejadian ini berlaku, belum lagi zaman teknologi handphone canggih. Kalau sekarang ni boring-boring boleh tengok YouTube. Dulu YouTube pun belum ada KC. Tahun ini ketika perkara ini berlaku pada tahun 2002, ya. Tahun 2002 ketika kejadian ini berlaku. Saya setakat duduk main game dekat handphone je lah. Tengah main game dekat handphone, tiba-tiba saya nampak ada seorang makcik ni tengah jalan dekat bawah kolong blok. Dia berjalan, badan dia macam melengkung tau. Dan kemudian makcik ni berjalan ni dekat hujan, bawah kolong blok, tengah menangis. Saya tengok makcik di jalan, daripada satu sudut saya nampak dia keluar, dia menangis. Saya perhatikan dia jalan terus, nangis sampaikan dia terselindung di sebalik tembok bawah blok dan saya tak nampak dia lagi. Hujan masih lebat ni. Saya bertunggu, saya tengok, alamak, tak boleh tahan lah. Bila nak habis ni? Dah lebih kurang setengah jam saya duduk dekat bawah blok, hujan masih berterusan. Dan apa yang saya buat pada malam tu, saya tak nak tunggang motosikal. Saya pun telefon lah kawan baik saya. Saya telefon, dia kata, saya tanya dia, kau kat mana? Kau kat luar? Kawan saya kata, tak adalah, dekat rumah. Oh, dia tanya saya kenapa? Saya cakap, tak ada, aku tengah trap hujan lah sini. Aku hari ni tak drive, aku riding. Kau nak aku ambil kau tak? Kawan saya kata, boleh jugalah. Jadi bila dia tengah on the way nak jumpa saya, jemput saya, hujan makin lebat. Tiba-tiba makcik ni patah balik ke si. Tadi dah hilang Saya dengar suara dari jauh. Bila saya tengok makcik ni, tiba-tiba dia berhenti tau. Jarak dia dengan saya lebih kurang dalam 5 meter. Dia berhenti depan saya, tapi dia tengok saya. Dia tengok sebelah depan, tapi dia berhenti betul-betul. Saya nampak bahagian tepi dia. Dia tunduk dan wajah tepi makcik ni terselindung kerana tutup dengan rambut yang panjang. Dan saya nampak makcik ni tengah jalan. Saya tengok makcik ni tidak berselipar, berkaki ayam pada malam yang dimaksudkan. Kemudian, dia toleh perlahan tengok saya. Saya pun toleh tengok lain. Saya angkat beg saya. Saya jalan, tinggalkan kawasan yang mana makcik tu sedang berdiri. Kawan saya belum sampai. Saya jalan, sampaikan. Daripada blok yang saya berdiri dekat Hogang ni, pergi blok sebelah, dia ada sheltered walkway. Saya jalan bawah, tepat jalan tu yang berbumbung, pergi blok sebelah. Saya telefon kawan saya beritahu yang saya dekat blok ni. Dia pun dalam masa 5 minit sampai. Saya naik keretanya dan pulang ke rumah. Anda bayangkan, saya nasib baiklah tak tengok wajah makcik tu. Kalau tidak, confirm saya tak boleh lupa sampai sekarang. Okey, nampaknya dah sampai di penghujung rancangan Misteri Jam 12. Casey nak undurkan diri, saya nak pulang ke rumah. Dan terima kasih pada semua yang mendengar. Dan terus bersama dengan Ria 897 FM. Dan esok saya akan sambung lagi, kalau ada kisah. Terima kasih banyak-banyak pada anda semua. Dan bye-bye. Selamat tengah malam.